wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari dan salam sejahtera kami ucapkan kepada anda semua penonton setia Wanita hari ini. Untuk siaran 20 November 2020, hari ini hari Jumaat, anda bertemankan saya Uyaina dan juga Hasrina Kasim yang kembali bergabung untuk menceriakan hari Jumaat anda. Dan yang pastinya hari Jumaat ini kita mengharapkan agar perjalanan hari anda lebih baik berbanding semalam dan apa saja perancangan yang mungkin ingin dilakukan hari ini, kami juga doakan yang baik-baik sahaja. Maklumlah dalam situasi kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini, banyak perkara yang perlu kita ubah dalam kehidupan kita yang sekarang ini menjadi satu kelaziman baharu. Biarpun kita tahu bahawa setiap hari kita sedar dengan angka-angka yang dicatatkan berkenaan dengan kes baharu yang berlaku ketika ini di negara kita, iaitu sebanyak 1,290 kes baharu dan juga kes sembuh dicatatkan sebanyak 878 kes. Tetapi ada juga berita baik di mana 6 kluster telah pun tamat. Tahniah kami ucapkan kepada kita semua rakyat Malaysia yang berganding bahu untuk bersama-sama membanteras dan melandaikan lengkungan COVID-19 di negara kita. Baik, hari ini kita akan membincangkan satu topik berkaitan seperti biasalah hari Jumaat, iaitu hikayat perkahwinan. Tetapi sebelum itu, kami ingin kongsikan satu bingkisan menarik berkenaan dengan JMTV dari P-Shine bersama dengan Cik Sofia Dini Zulkifli. Silakan. Hai hampa, Assalamualaikum semua. Hari ni mesti terpukau kan tengok Dini lagi hari ni kan. Ini semua angkara P-Shine sebut kecantikan ni lah. Tim Dini daripada semalam sampai hari ni tak sempat nak berehat lagi. Asyik duk jawab call dan WhatsApp hampa saja yang duk tak berhenti-henti duk tanya macam mana nak dapatkan P-Shine sebut kecantikan ni. Hampa duk tunggu lagi ke? Jom hari ni Dini nak cerita kebaikan P-Shine sebut kecantikan ni. Nama pun dah sebut kecantikan. Mestilah kesihatan dan kecantikan tertumpu pada kulit, kuku dan juga rambut. Nak kulit cerah, tegam, tak ada jerawat, tak mahu kulit kusam, nak pudahkan parut, nak sentiasa lembap, nak glowing dan berseri-seri. Untuk tumit kaki yang megah sentiasa duk pecah-pecah. Untuk penjagaan kuku dan juga penjagaan rambut, tak mahu bagi rambut kukuh, nak sentiasa lebat dan cantik. Dan P-Shine sebut kecantikan ni mengandungi pelbagai bahan campuran seperti serbuk mutiara, kamu-kamu, daun zaitun, daun teh hijau, pegaga, asirola ceri, ubi merah dan raspberry. Yang paling pentingnya kan hampa kan, produk ini ada kelulusan MAL yang diluluskan oleh Biro Farmaseutika Kebangsaan Malaysia dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Cara pengambilan satu secet sehari sekali 30 minit sebelum makan ataupun sebelum tidur. Hanya perlu koyak, tuang ke dalam mulut, kemam-kemam, dah cantik. Mudah kan? Satu kotak mengandungi 15 secet dan yang paling best yang kan hampa kan, harga pasaran dah hanya RM49 sahaja. Rugi kalau tak cuba. Dini dah bagi harga kasih sayang dekat hampa. Dalam ni mengandungi pelbagai bahan yang premium kerana produk ini dijalankan di kilang kami sendiri. Macam mana nak dapatkan P-Shine sebut kecantikan ni? Boleh cepat-cepat ambil nombor telefon yang tertera di kaca TV anda ataupun hubungi ejen kami di media sosial. Satu lagi Dini nak berkongsi dekat hampa dan kami nak membuka peluang kepada sesiapa yang nak jadi ejen di seluruh Malaysia. Jangan risau, kami akan sediakan bahan daripada segi TV, billboard, poster dan sebagainya. Jom cepat-cepat ambil nombor ni. Jangan lepas ke peluang kerana ini semua terhad. Jom kita sama-sama amalkan P-Shine sebut kecantikan ni. Cantik dalam, cantiklah luaran. Bye! Okey, terima kasih Cik Sofia Dini Zulkifli menerangkan produk P-Shine kepada penonton wanita hari ini. Jadi berbalik kepada topik hikayat perkahwinan yang akan kita bincangkan pada hari ini menyentuh satu situasi yang mungkin berlaku dalam kalangan pasangan suami isteri berkenaan dengan sebumbung tapi tak sebantal. Kalau kita sebut ungkapan ini, mungkin sudah jelas dalam kalangan penonton kita tentang situasi yang berlaku. Kadang-kadang dalam soal rumah tangga ada pasang surutnya. Ada waktu
ketika kita dapat menikmati kegembiraan bersama, kita ada nilai-nilai kasih sayang dan perasaan cinta itu masih lagi wujud. Betul. Tapi mungkin kerana beberapa perkara yang berlaku dalam rumah tangga menyebabkan rasa itu makin lama makin pudar, makin lama makin hilang, sehingga mereka ataupun pasangan yang terlibat dalam situasi ini mengambil langkah untuk tidak bertegur sapa. Ibarat tinggal sebumbung tapi tak sebantal. Ya, betul. Dan sayangnya apabila berlaku situasi seperti yang digambarkan oleh Rina tadi, jalan akhir adalah perceraian. Tetapi sebelum berlakunya perceraian ini, mungkin ada dalam kalangan pasangan yang mengambil jalan untuk tidak bersama di saat dan ketika itu, mungkin sebumbung tetapi tidak sebantal. Ini adalah topik yang akan kami bincangkan pada hari ini. Dan kepada anda, kalaulah ada sebarang soalan ataupun nak berkongsi pengalaman anda bersama dengan kami, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Okey, kita akan bersama dengan tetamu-tetamu istimewa kami sebentar lagi untuk kita kupas tentang sebumbung tapi tak sebantal. Jadi kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Abang? Abang? Abang okey tak? Aku tak nampak ketua rehat dia. Abang okey tak? Saya cuma risau sebab tadi dekat bawah abang macam okey, lepas tu badan macam tak... Saya buat hal aku lah. Aku penat ni kan. Tolonglah hormat sikit aku. Hormat privasi aku. Aku dah cakap dengan kau. Aku dah pesan dengan kau. Jangan sesekali masuk bilik aku. Kau buat juga apa ni? Sayang, asal kunci pintu ni? Sayang, buka pintu. Asal kunci pintu? Alamak, macam ni tak biasa ni. Zah. Zah, bangkit. Siapa sayang? Alah, mengigau. Kenapa tu dalam bilik? Ha? Ni mesti ni Farah mengajuk engkau ni. Apa yang kau dah buat? Ada apa sayang? Jangan biarkan isteri mengajuk lama-lama. Itu antara paparan klip daripada drama yang boleh kita andaikan gambaran untuk topik yang kita nak bawakan pada hari ini, sebumbung tapi tak sebantal. Ada banyak sebab mengapa situasi ini berlaku dan hari ini kita akan rungkaikan sebabnya dan mungkin kalau ada dalam kalangan kita yang mengalami situasi yang sama, ini mungkin anda boleh dengarkan untuk mencari jalan penyelesaiannya. Betul. Dan untuk itu kami pun dah tak sabar nak memperkenalkan 3 orang tetamu yang cukup istimewa di set Wanita hari ini. Yang pertama sekali tak lain tak bukan, kita bersama dengan Datuk Dr. Fazilah Kamsah. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah, syukur. Terima kasih Ozu. Alamak, terima kasih Datuk kerana sudi bersama dengan kami. Alhamdulillah. Kita juga bersama dengan Nazia Mustafa. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah, sihat. Aha, dan di hujung sana kita bersama dengan hero Malaya juga ni. Aha, seperti Fadil Ahmad juga. Belum lagi. Amar Taitan. Apa khabar Amar? Alhamdulillah, terima kasih menjemput. Okey, kita nak berbalik kepada topik kita tadi, Datuk. Kita dah tengok dalam sikit gambaran drama tu. Situasi ni kadang-kadang kita rasa, drama ni macam berlaku dalam realiti kehidupan pasangan suami isteri. Tapi kita nak tahu, kalau tadi di awalnya, mungkin kami dah menyentuh antara beberapa sebab ataupun memungkinkan situasi ini berlaku. Tapi secara jujurnya, dalam situasi era sekarang ni, apatah lagi berlakunya dengan pandemik COVID-19, adakah situasi ini masih lagi orang dapat lihat kewujudannya atau ada sebab-sebab lain, Datuk? Mungkin ialah ujung-ujung ni makin ramai mungkin berlaku sebumbung tak sebantal tu. Sepatutnya sebumbung sebantal semimpi ya. Wow. Semimpi tu. Semimpi. Barulah akhirnya setia, serasi setia. Tetapi itulah kadang mungkin sebab ialah rajuknya dan orang sekarang ni dia punya egonya hebatlah. Ego dia tinggi ya. Malah isterinya lawyer, suaminya lawyer kan. Contoh-contoh lah kan. Tak ada kenangan orang Kenapa hidup. lawyer tu tunjuk kepada saya? Tak, itu tak. secara kebetulan. Oh, okey. Takkan nak tunjuk kepada saya? Tak sesuai. Itulah kadang itulah rajuk satu, tapi tu kadang pada saya yang asasnya ialah sebab ingkar lah ya.
Kalau ingkar Tuhan, mudah ingkar pasangan, ya, ingkar mak bapak. Jadi akhirnya banyak dia punya rentetan kepada sebumbung tak sebantal tu, kecil hati, rajuk, ya, miscommunication dan sebagainya. Tapi ada juga orang yang tak sebantal tu sebab COVID lah. COVID, ya, selama batuk penyakit kan. Ataupun memang mendengkur, ya Allah, mendengkur dia. Satu flat boleh dengar lah satu kampung, ya. Jadi terpaksalah pisah, ya. Dan ada ialah kadang dia kerja forex. Ya, forex pukul 3 pagi, pukul 4 pagi. Kadang ada pula kekasih gelap, jadi terpaksa nak. Alamak Datuk. Saya macam bagi idea. Ribu-ribu kes yang Tok Abah ni counsel, ya. Jadi itulah dia antara perkara yang saya terpaksa counsel dan itulah sebab ketagihan, kehadiat dan sebagainya macam-macam. Tapi ada juga maaf lah, kadang dia memang tak boleh, isteri dia terpaksa dengan cara hormat bagi bantal sebab dia bila suami angkat tangan dia bukannya nyamuk aja pitam, si isteri pun pitam. Ya, ini pun itulah faham, ya. Itulah ni antara perkara yang menyebabkannya, tapi kebanyakannya rajuk dan ego dan mungkin kecil hati. Padahal betulnya kalau tidur dalam keadaan rajuk atau kecil hati, takut-takut malaikat rahmat pun keluar. Itu yang kadang-kadang orang terlupa, ya, sebab jahil, ya, dan sebagainya. Betul. Baik. Pastinya ada pelbagai faktor, Datuk, seperti yang Datuk kongsikan tadi, dan ada juga berlaku situasi di mana mungkin dalam pasangan ini tidak mahu bercerai tetapi sudah tidak capai kata serasian tu, dah tak sepakat. Tapi masih lagi perlu meneruskan hubungan perkahwinan itu walaupun dah tak seperti biasa. Macam Nazia sendiri, pernah ataupun tidak berlaku situasi di mana sudah tidak sependapat dengan pasangan dan mengambil jalan, okey tak apa, malam ni kita tidak tidur sekali. Pernah ataupun tidak? Pernah lah, sebab saya dah 2 kali kahwin. So the first one tu macam itulah, bila kita dah tak serasi tu kita ambil keputusan. Tapi ketika tu saya muda. Kita muda. Jadi saya rasa untuk tahun pertama hingga ke tahun ketiga untuk kita matchkan kehidupan kita dengan suami ni, agak ada satu detik sukar untuk mengenali bila kita duduk serumah baru kita tahu buruk dia. Kita tak boleh tengok baik je, kita tengok buruk. Jadi bila ada 3, kalau antara 1 hingga 3 tahun yang kita tak tahan, saya rasa ramailah. Sebab saya rasa sekarang memang banyak kes bila orang kahwin 2 tahun bercerai, 3 tahun dah bercerai. Saya rasa benda tu jadi tak boleh nak match. Tadi lepas 3 tahun tu you dah boleh terima antara satu sama lain. So saya rasa dah boleh teruskan seperti biasa. Ini soal kalau kita sentuh tentang keserasian lah, kan. Mungkin dalam waktu itu dapat dirasakan antara pasangan suami dan isteri itu tak ada keserasian. Jadi mengambil jalan mudah untuk berasingan, walaupun sebumbung. Amar, muka kenapa macam tu, Amar? Ya pun tak tahulah. Saya menunggu soalan yang untuk saya nak menjawab sebenarnya. Okey, soalan yang pertama. Sebab saya tak tahu saya nak tackle dari angle mana sebenarnya sekarang. Sebab apa yang disentuh oleh Datuk sebentar tadi? Salah satunya sebab rajuk. Kemudian ego. Kita tahu lelaki karakter egonya memang sangat kuat berbanding dengan wanita. Adakah Amar sendiri sebagai seorang suami merasakan kadang-kadang berlaku pertelingkahan dengan isteri, rajuk isteri itu membuatkan Amar dah biasa dengan situasi itu berulang kali sampai ke egoan tu macam tak payah nak bujuklah kali ini, sama je, ikutlah. Kita tolak tepi ego. Saya rasa dalam perhubungan suami isteri ni kita kena everyday make something special yang setiap hari, setiap kali kalau kita jumpa dia, kita kena ingat kepanasan yang kita ada, hangat yang cinta daripada awal. Wow. So ego atau apa yang melibatkan diri sendiri atau diri orang lain, kadang-kadang ego berbalik pada diri sendiri. Kita sendiri kena kontrol. Kita tak boleh nak kontrol ego wife kita. It goes to the person itself. Saya rasa apa yang paling penting dalam perhubungan, it goes back to communication. Communication and adapting. Saya rasa kalau penyesuaian di antara kita suami dan isteri dan suami, kalau kita pandai menyesuaikan diri dengan keadaan yang okey, kita dapat tahu mungkin isteri kita ada momen yang mungkin ada masalah yang di sini tak nak cerita. Sebagai seorang suami atau sebagai seorang pasangan, saya rasa kita sendiri kena ambil langkah kita sendiri untuk nak menanyakan apa yang terjadi sebenarnya. Jangan kita, sebab ego ni bawa pergi mana pun, ego tu tetap kita boleh kalahkan. Ego lelaki memang ego tinggi sebenarnya. Tapi saya percaya ego lelaki atau ego perempuan, bila dia berada di tahap yang tinggi, dia akan jadi tinggi. Tapi bila dia boleh beralah, dia boleh jadi beralah.
Turunkan ego kalau tak nak sebumbung tapi tak sebantal. Tapi kan Datuk, kalau kita bercakap tentang sebumbung tapi tak sebantal ni kan, tadi Datuk dah kongsikan dah pelbagai faktor. Mungkin terjadi juga Karina situasi di mana nak menjaga status ataupun demi kepentingan anak-anak ataupun takut dengan apa masyarakat akan berkata tentang sekiranya bercerai. Tapi adakah usia perkahwinan itu juga Datuk memainkan peranan untuk topik kita pada hari ini? Mungkin untuk pasangan yang lebih muda ni dia susah sikit sebab dua-dua masih lagi ego. Tetapi untuk mereka yang sudah melangsungkan perkahwinan itu untuk bertahun-tahun lamanya, dah faham dah pasangan tu macam mana. Jadi kurang berlaku sebumbung tapi tak sebantal ni. Ya, itu mungkin betul lah ya, sebab kata Nadia tadi, kita bila dah lama berumah tangga tu, dia resocialization proses tu dah cantik, dah kenal ya, makin dapat terima ya, the good and the bad ya, yang cantik dan buruk pun kita dapat terima seadanya, sebab semua orang tidak sempurna. Suami ada kelemahan, isteri pun sama juga. Tapi juga kita kena ingat bahawa sebenarnya sebumbung tidak sebantal itu juga sebenarnya satu strategi dalam konsep Islam pun. Kalau misalnya bergaduh, isteri degil ataupun suami whatever lah ya, so dah dipujuk tak nak juga ubah, dia salah satu dia punya treatment ya, pisah tempat tidur sebagai peringatan sebelum hantar ke rumah mak bapak lah ya. So itu satu proses untuk muhasabah diri, cool down dan sebagainya. Ya, ada juga satu kes yang saya jumpa, banyak kes lah, tapi salah satu kes tu ialah di mana dia memang dah pakat isteri, okey, saya memang dah sejak kecil saya tak tidur dengan orang, saya memang tak boleh. So dia memang decide ya, kahwin 12 tahun, anak 4 orang, dalam tidur tak sebentar pun 4. Saya pun tak tahu macam mana. Kau budak-budak kau tak faham ya. So ini macam mana? So kau kena fikir yang lurus. Baik Tok Abah. So memang ya, terutamanya orang muda ya, memang dia terasa terus dia, to them is normal ya untuk pisah, dan drama tidak membantu. So patutnya kalau you berlakon drama, janganlah sampai bagi pembantal kat suami. Tapi itulah saya baik bagi elok, kalau campak je satu hal lah. So sebenarnya jangan tidur dalam keadaan marah atau masuk muka, sebab itulah satu malam malaikat akan kutuk kedua-duanya dan mereka rahmat keluar dari rumah tangga kita, takut mati sebelum dapat bermaafan. Allahumma salli Muhammad. Itu sebabnya kita bercakap apa pun akhirnya kena cari what is the end point. Mudah-mudahan ya dapat satu kebaikan. Dan apa yang pasti sebenarnya kita nak lihat dalam sesebuah rumah tangga itu bagaimana peranan suami dan isteri untuk tidak menyebabkan situasi ini berlaku. Sekejap lagi kita nak kupas tentang sisi itu. Kita nak dengarkan pandangan daripada mereka di luar sana berkenaan dengan topik ini. Silakan. Bagi saya, sebagai seorang lelaki ataupun suami, kita kena cari jalan lah macam mana nak sebantal. Tapi dia berbalik kepada kedua-dua individu lah kan. Kalau seorang ego terlalu kuat, seorang lagi hati lembut, nak pujuk tapi tak makan pun susah lah juga. Bagi saya kalau masalah macam tu, saya cuba sedaya upayalah untuk macam mana kita nak settlekan masalah tu. Yang terjadi kita kena banyak bincang lah. Saya tak setuju dengan statement tu sebab sebagai suami isteri, kita mestilah sentiasa bersama. Kalau kita ada masalah, kita perlu berbincang dengan pasangan kita untuk cari jalan penyelesaian. Masa terbaik untuk kita meluah dan berkomunikasi dengan pasangan ialah sebelum waktu tidur. Sambil bersantai-santai, boleh berbincang tanpa ada gangguan pada anak-anak. Secara tak langsung, hubungan suami dan isteri itu akan menjadi lebih akrab dan mesra. Dari saya pandang daripada sudut positif, suami isteri perlukan masa untuk muhasabah diri kerana perkara itu dapat melatih kita untuk berfikir secara lebih rasional apabila kita menghadapi apa-apa masalah ataupun untuk memperbaiki hubungan suami dan isteri. Depends on situasi kot antara pasangan suami isteri tu. Dia bagi saya ada dua lah, positif dengan negatif. Positifnya kita dapat muhasabahkan diri lah kalau kita tidur asing. Tapi jangan lama-lama. Kalau negatifnya bagi saya, dia boleh jadi masalah antara suami isteri. So nanti dia akan jadi berenggang antara suami isteri. Saya tak setuju. Pada saya, hubungan suami isteri perlu ada chemistry, kena ada komunikasi yang baik, dan jika tidak sekata hanya sebumbung akan menyebabkan hubungan suami isteri akan regang. Bagi saya, dalam hubungan suami isteri perlu ada komunikasi untuk membincangkan setiap masalah yang dihadapi bagi kedua-dua pihak berbahagia dalam hubungan.
Itu kata orang ramai tentang topik kita pada hari ini dan saya tertarik dengan salah satu perkongsian oleh responden kita yang berkata ada positif, ada negatifnya juga. Yang positifnya kita boleh muhasabah diri. Tetapi kan Nazia, mungkin Nazia boleh kongsikan juga. Tadi Datuk ada menyentuh tentang kemaafan dan juga komunikasi. Pentingnya dua aspek ni dalam sesebuah hubungan, terutamanya hubungan antara suami dan isteri untuk melahirkan sebuah keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Kalau tak ada komunikasi, kalau tak ada persefahaman ini, maka terjadinya sebumbung tapi tidak sebantal. Okey, bagi saya adalah seorang wanita yang hati lembut, pemaaf. Apa pun terjadi, saya maafkan dia. Sebab wanita ni ada satu perkara je dia tak boleh terima. Yang lain dia boleh terima. Dia tak boleh terima kalau suami dia ada orang lain. Betul. Itu saja. Pula saya cakap betul tu. Okey, satu je. Perkara-perkara remeh-temeh bagi saya yang benda kecil-kecil, saya rasa saya pun bukan budak-budak muda, saya pun dah berusia, saya pun dah ada anak. Jadi bagi saya, maafkanlah. Anggapkan benda tu dah macam get used to it dan saya biarkan. Jadi dari masa ke semasa saya boleh duduk dengan suami, boleh bercakap ini itu, tak macam dulu apa pun macam sekejap nak marah kan. Sekarang dah tak, benda tu dah, proses tu dah berlalu. Jadi sekarang ni lebih matang. Dapat menyelesaikan satu perkara dengan menggunakan kematangan. Memaafkan tu adalah lebih baik sebenarnya. Okey, setuju. Ammar sendiri kan, kalau kita lihat, kadang-kadang bila menyentuh tentang berlakunya konflik dalam sebuah rumah tangga ataupun kita bergaduh biasalah ni, soal ungkit-mengungkit ni akan menjadi satu kepada titik pergaduhan yang lebih besar. Bagaimana sendiri Ammar melihat bahawa untuk suami sendiri yang dianggap sebagai nahoda dalam sebuah kapal, sebagai ketua keluarga, peranan suami untuk mengelak pada situasi itu lebih besar? Kita ambil konteks sebagai seorang nahoda. Kadang-kadang seorang nahoda ni pun ada yang dia punya calculation ni pun tersalah. Di situlah ada orang-orang laut kita, contoh kita punya makmum yang akan sentiasa mengingatkan kita kembali apakah landasan yang patut kita ikut. So setiap salah yang kita buat sebenarnya ada hikmah yang macam Yana kata, sesuatu yang boleh membuatkan kita tersedar. Yang kadang-kadang landasan yang kita ikut ni mungkin ada tak eloknya. So kita berbalik pada apa yang elok. Tapi tak elok dan elok dalam perhubungan, saya sebagai seorang suami isteri, eloknya dalam perhubungan itu supaya kita tahu sebenarnya satu perjalanan tidaklah sebegitu licin, tidak sebegitu apa yang kita sangkakan. Biar ada, sebab hidup macam roda, ada atas, ada bawah. So bila kita sentiasa beringat dengan benda-benda macam itu, saya rasa itulah keindahan bila kita hidup sebagai pasangan suami isteri. Ujian, silakan. Rumah tangga perlu bergaduh. Bila kita bergaduh, kita tahu apa yang kita buat selepas itu. Sebab, contoh kita ambil konteks di luar perhubungan suami isteri lah. Kita ambil konteks sebumbung sebantal, kita ambil konteks dalam kerja. Mungkin kita dengan bos sebumbung tapi tak sebantal dari sudut idea. Tapi pentingnya kita tak sebantal ni mungkin bila kita bergaduh untuk mencetuskan idea-idea, spark-spark yang baik, mungkin sesuatu yang bagus untuk kita dalam melaksanakan apa idea atau konten yang menarik untuk sebuah syarikat tu, apa idea yang bagus. Dan setiap kali bila ada pergaduhan itu kena cari satu titik persamaan untuk mencapai kesepakatan. Datuk, bagaimana sendiri Datuk melihat bahawa sampai fasa sebumbung tak sebantal ini, pasti sebelum tu dah ada perkara-perkara yang berlaku dalam rumah tangga, barulah sampai kepada fasa ini. Bagaimana sebenarnya boleh berlaku wujudnya fasa ini? Sebab dia kadang-kadang bila dalam rumah tangga ni, bila seorang asyik melihat kepada ni bukan salah aku, ni salah dia. Jadi sebenarnya dalam rumah tangga kita jangan cari siapa yang salah, cari apa tak betul. Jadi kita sama-sama betulkan. Sebab dua-dua pun tak sempurna. Sebenarnya saya selalu bila counsel orang yang bergaduh, saya kata both of you are work in progress. Kamu ni dua-dua dalam proses untuk membaiki diri. So langkah pertama kalau kita nak tahu tu ialah suami kena sedar bahawa aku pun ada silap. Mungkin cakap aku tadi, nasihat aku betul tapi aku naikkan volume tadi. Makan dia kecil hati sampai gini. Aku terungkit dari itu. Terungkit pula kisah lama dan sebagainya. Ini pun satu perkara. Sebenarnya dalam perbincangan pergaduhan, kena ada undang-undang. Jangan fokus pada isu semasa, jangan ungkit yang lepas. Tolongnya kalau ungkit saja, ya Allah. Sejak kahwin memang awak tak pandai buat kopi. Kahwin dah 40 tahun. 40 tahun. Yang bertong-tong awak minum dulu. Itu lain ini. Kadang-kadang semalam. tak dinafikan, kadang-kadang perkara itu juga menjadi punca. Yes, breaking point. Itu breaking point betul. Tapi betul lah dipendam dan sebagainya. So kalau dua-dua mengaku bahawa yes, aku tidak sempurna, pasangan aku tidak sempurna, kami kena sama-sama mencari jalannya. Dan satu, keduanya
sebenarnya itulah kadang-kadang masih ini hak aku. You ada hak, I pun ada. Malah lawyer kan. Aku pun ada hak ya. Sebab kadang-kadang sama-sama nak minta hak dia sampai terlupa nak memberi hak pada pasangan. Kalau kita sibuk nak memberi hak dan juga memberi khidmat, banyak masalah akan selesai. So saya nak minta diri saya dan siapa-siapa pun bila ada pertengkaran konflik, tengok di mana salah aku, bagaimana aku nak betulkan diri aku ni. Ya, jangan takut untuk minta maaf. Sebenarnya maaf minta maaf tanpa jangan malu, maaf tanpa dipinta, sayang tanpa syarat. Insya-Allah lah. Yang penting jangan menuding jari dan kita perlu perbaiki diri kita sendiri. Okey, baik Rina dan tetamu semua, kita ada satu perkongsian menarik dari rakan kita di Facebook yang berkata, saya tak pernah share pada orang luar, tapi sebab tajuk hari ini sangat tepat dengan saya, jadi saya ingin minta pendapat. Sejak saya sarap mengandung, suami kerap tidur asing dengan alasan saya kerap berdengkur sewaktu tidur. Mungkin efek pernafasan ketika pregnant. Selepas bersalin, suami elak tidur sekali dengan alasan takut tertindih bayi bila tidur sekatil. Kini anak dah hampir 2 tahun, suami masih beri alasan tidak mahu tidur sekatil kerana anak tidur lasak. Datuk, kita melihat dari sudut mungkin suami ini tadi sentiasa memberikan alasan untuk tidak tidur bersama dengan isteri. Bagaimana nak menyelesaikan masalah ni, Datuk? Wow, so itu sebabnya nak cari punca masalah. Memang betul, ada yang sebab menyusukan baby, takut tertindih, itu memang semua logical. Ya, tetapi dengan hidupnya, kalau kita berdasarkan pada logik saja, macam-macam perkara akan timbul. Tapi rumah tangga kita ni banyak kena pakai magic dan miracle. Not just logical dan practical, but magic dan miracle. Tengok, memang insya-Allah lah. Tak ada saya pernah dengarkan ni mak bapak tidur bersama, anak tertindih. Tak ada lah. Tak ada, insya-Allah. Itu miracle-nya. Terus kadang-kadang kita tengah minum, suami isteri kat bawah, tiba-tiba isteri pun anak pun lagi, anak dah nak jatuh. Miracle, bukan logical. Jadi dalam rumah tangga ni kalau fikir pakai logik saja, alasan tadi takut nanti tertendang lah tadi inilah ini, kesian ya. So saya takut ada faktor-faktor lain. Mungkin ya, kita tak tahu, mungkin ada kes wanita lain ya, mungkin ada masalah peribadi rajuk yang belum selesai ya, mungkin keluarga ke apa ke yang mengatakan dia tak tahu, tak nak cerita ya. Yang ketiganya inilah dia, kadang-kadang kita terlepas pandang. Mungkin juga kes yang saya pernah jumpa banyak kali, kes masalah gangguan paranormal termasuk sihir yang menyebabkan kadang dia tak langsung minat nak tidur dengan isterinya walaupun dah bersalin dan sebagainya. Anak dah 2 tahun. So pada saya is more than what we see from with the naked eyes. It's more to it. Ada benda yang kena kaji. So sekali kita tak tahu puncanya, maka susah kita nak berikan nasihat yang tepat dan Tapi untuk apa yang dilalui itu, bagaimana mungkin penyelesaian pertama yang boleh dilakukan isteri ini? Okey, so itu sebabnya kalau misalnya dua orang tu tidak dapat menyelesaikan sebab ialah masing-masing ada argument yang logical, maka kena ambil orang tengah lah yang dapat dipercaya oleh dua-dua pihak tu untuk memberi nasihat dan pandangan, kalau boleh ustazah ya. Kalau ialah yang dipercaya oleh dua-dua yang dapat memberikan nasihat. Kadang orang luar punya cakap ni mudah diterima. Tapi cakap orang dalam ni memang bomo sekampung tak mustajab. Baik. Dan saya sebenarnya tertarik bila Datuk sebut tadi ada tentang rajuk. Nazia, Amar, saya tertarik juga untuk berkongsi satu kisah viral yang berlaku di Jepun yang mana pasangan ini berkahwin lebih daripada 40 tahun tetapi dalam jangka masa 40 tahun itu suami tidak bertegur sapa dengan isteri apatah lagi sebantal disebabkan oleh rajuk. Yang dikata, suami ini kata suami terlalu lebihkan anak-anak berbanding dengan dirinya. Jadi dari segi rajuk ni kan Nazia, Amar, kalau rajuk seorang lelaki dan rajuk seorang perempuan tu mungkin berbeza. Kita mulakan dengan rajuk seorang perempuan dulu. Adakah memang sifat dia memang merajuk, memang kena ada. Maknanya dalam setiap hubungan, bohonglah saya kata saya tak pernah merajuk dengan suami. Rajuk tu ada. Kita tak boleh buang sebab sifat dalam sifat perempuan tu mesti ada rajuk. Tapi rajuk, kalau rajuk berpanjangan tu saya tak pernah lah. Rajuk, bila dah rajuk, kita pula sibuk, kepanasan, tak apalah, tegurlah balik. Saya macam tu. Tak boleh rajuk yang lama. Terlalu lama. Kita perlu ada kesedaran tu. Sedarlah, walaupun kadang-kadang perempuan ni pun juga kadang-kadang silap sendiri pun tak nak oh ya. Jadi bila kita dah tahu, kadang-kadang kita rasa macam dia silap ke dia. Bagi saya sekarang ni tak ada dah siapa-siapa silap, dahlah sekejap je lah, tak perlulah lama. Tapi zaman-zaman muda dulu memang tak apa, tak nak, okey, bye. Tak kisah. Kan? Sekarang tak ada dah. Rajuk seorang suami, adakah berpanjangan ataupun sebenarnya cepat mengalah? Saya rasa
macam akak cakap, rajuk tu memang salah satu sifat yang diberikan oleh Allah kan. So saya rasa rajuk seorang suami atau seorang isteri, saya rasa kalau berbalik pada individu itu sendiri, saya rasa tahap kematangan atau tahap pemikiran dia, dia nak merajuk atas dasar apa, dalam konteks apa, berapa lama yang sesuai untuk dia nak memujuk diri. Sebab saya rasa kadang-kadang di satu tahap, di satu umur yang kematangan telah dicapai, rajuk tu sebenarnya kita tak perlu orang lain nak settlekan. Sebab itu adalah diri sendiri yang kita, masalah tu datang diri kita sendiri. Mungkin disebabkan faktor luar. Tapi it goes back to us, kalau kita sendiri boleh tackle rajuk kita dengan cara apa yang bersesuaian dengan diri kita. Sebab kerana kita tak boleh nak harapkan orang lain untuk nak menyelesaikan masalah rajuk kita. Sebab itu memang diri kita sendiri. So kalau kita dapat selesaikan masalah rajuk kita, dan saya rasa itu lagi mudah untuk kita nak move on dengan perhubungan itu sendiri. Kalau kita, ada tak you nak macam nak kena tunggu? Okey, tak apa, aku nak tengok dia. Ada tak? Ada Itu tak? macam ego sikit dah tu. itu tipulah kata tak ada. Tapi berbalik pada proses rajuk tu, kita berfikir, adakah rajuk ni boleh mendatangkan manfaat pada kita? Kalau kita merajuk dapat ke tiba-tiba nasi goreng kampung tengah-tengah malam? Nak nasi goreng kampung sampai mungkin merajuk. isteri Alma sedang menonton sekarang ni. Buat nasi goreng kampung je. Betul lah. Tapi it goes back to us lah. Kalau kita boleh selesaikan diri kita sendiri, so tak mustahil untuk kita membantu orang lain di sekeliling kita. Kalau based on experience, selalunya perempuan lah yang akan pergi ke lelaki ni. Sebab Perempuan lah yang akan buat nasi goreng tengah malam tu. Okey, Datuk, pastinya kita tidak mahu situasi ini berlaku dalam rumah tangga kepada pasangan suami atau isteri. Sebelum perkara ini terjadi, sebelum tak sebantal ini, apa yang perlu difahami oleh kedua-dua pasangan ini? Mereka kena berbincang tentang undang-undang kalau bertengkar. Kalau nak bertengkar, yang kita manusia biasa, mana lidah tak tergigitnya. So kita kata kalau bertengkar, kalau masa you cakap, I akan senyap. Bila I cakap, you akan senyap. Giliran. Itu dia. Terus tak boleh. Itu masa aman. Masa aman tu. Masa aman punya agreement. Fasa pertama. Jangan ungkit. Kalau I silap, I minta maaf. Itu sebabnya kalau boleh kita tiap-tiap malam ada rutin. Tiap-tiap malam, I akan minta maaf you. I akan maafkan you. Walaupun, ni saya cakap pada isteri saya 38 tahun yang lepas. Kahwin dah 43. So, bila dia cakap 40 tahun, saya terkejut. Orang Jepun tadi. So, ingat aku ke? So kita kena ada undang-undang. Lepas tu bermamak. Sebab saya pesan pada diri saya dan semua orang, tolonglah. Tiap-tiap malam, make it a routine. Semua orang. Solat taubat sebelum tidur. Lepas tu istighfar satu kali. Dan maafkan pasangan no matter what. Memberi maaf tanpa ada minta, sayang tanpa disyarat, tanpa syarat tu sebenarnya satu perkara yang sangat basic. Dan tolong betulkan diri. We are all work in progress. Kita tak sempurna. So tidak rugi kalau suami isteri bermaaf-maafan. Mana tahu tidur itu ibarat mati, terus mati pula dalam tidur. So ingat tu, mudah-mudahan kita akan dapat memaafkan dan mudah-mudahan dapat tidur sebantal forever. InsyaAllah. Ada sesuatu yang Datuk nak wawarkan? Dalam topik yang samalah, kita akan buat satu program 29 bulan ini, iaitu menjadi pasangan kiriman Tuhan. Pasangan terunggul kiriman Tuhan. Menarik. 29 So insyaAllah itu memang seronok tu. Kita akan bagi all the tips insyaAllah cuba RM39 untuk satu pasangan, untuk dua orang. Kalau kata mahal juga, saya pun tepuk dahi. Bila lagi sekali? 29. Pasangan. Yaina nanti datang dengan siapa? Astagfirullahalazim. Dia datang siapa gitu? Jadi kita bincang. Pada tahu dah. Alhamdulillah lah. Saya tahu. Okey, apapun terima kasih Datuk Nazia dan juga Ammar bersama kita hari ini berkongsi pelbagai tips dan juga manfaat seperti apa yang disentuh oleh Datuk sebentar tadi. Sayang tanpa syarat, maaf tanpa dipinta. Mudah-mudahan ia menjadi landasan untuk satu kehidupan rumah tangga yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi mengucapkan kepada Datuk Nazia dan juga kepada Ammar. Diharapkan yang baik dapat dijadikan tauladan, yang buruk dijadikan sempadan. Kami nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini.
Kembali lagi bersama kami di Wanita hari ini. Pastinya dalam segmen tajaan kita akan mengupas tentang produk-produk hebat daripada V Asia. Tak lain tak bukan kita bersama dengan Datuk Azri. Apa khabar Datuk? Baik, sihat Rina. Sihat, alhamdulillah. Kalau kita tengok kat sini Datuk, macam-macam produk yang ada. Jadi apa yang kita nak mulakan dulu? Okey, terima kasih Rina. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Wanita hari ini Rina. Sebenarnya saya sangat bersyukur sebab apa saya mendapat pengguna-pengguna V Asia yang begitu setia dengan produk V Asia ni. Kalaulah mereka ke kedai-kedai jamu, Rina, mereka beli produk V Asia dan kemudian kadang-kadang mereka kata nak cuba produk lain Tapi bila mereka dah cuba produk lain mereka kembali dan beli balik produk V Asia. Sebab apa? Mereka merasai keberkesanannya berbeza dengan produk lain di pasaran. Dan alhamdulillah hari ini saya nak kongsikan dengan anda semua mengenai kebaikan Advanced White Rina. Nama pun Advanced White formulasi pencerahan unggul Saya sebenarnya sangat gembira teruja nak berkongsi dengan penonton Wanita hari ini sebab apa saya mendapat maklum balas daripada pengguna yang mana yang guna Advanced White ni mereka rasa kulit mereka lebih cerah, lebih sekata tiada lagi masalah kulit kusam kalau ada jeragat tu cepat sangat kecut. Kalau jerawat yang ada pun cepat kecut. Jeragat tu dia cepat pudar dan kemudiannya kalau tumit kaki yang merekah kadang-kadang teruk merekahnya saya faham kadang-kadang bukan saja orang yang berusia 30 tahun ke atas yang mengalami masalah kulit kaki merekah ni, yang muda pun ada juga Rina. Tetapi setelah mereka mengamalkan Advanced White ni, maklum balas yang mereka katakan tahap merekah tu dah berkurangan dan alhamdulillah kulit kaki bertambah baik kulit pun tambah cantik dan kalau kita tengok wanita dan juga lelaki bila dah berusia 30 tahun ke atas mulalah ada masalah garis halus, kedutan kulit kering saya faham permasalahan ini sangat membingungkan kita tercari-cari produk apa yang nak guna tetapi percayalah rawatlah keadaan kulit anda bermula daripada dalaman. Jangan lupa dapatkan Advanced White, saya kira formulasi pencerahan yang sangat baik yang menggabungkan ramuan-ramuan yang terbaik untuk anda. Dan sebenarnya Rina, saya juga faham kadang-kadang ramai juga di antara kita yang malas nak bancuh sebab apa? Advanced White ni kena bancuh cara yang paling mudah untuk anda amalkan Advanced White yang belah kanan sekali ni. Okey. Hanya dengan setiap pembelian Advanced White ni anda akan mendapat shaker secara percuma. Ambil 1 scoop Advanced White, isi ke dalam shaker berisi 150 ml air, shake dan sedia untuk diminum Tetapi bagi anda yang mungkin nak cara yang lebih mudah Rina, tak nak bancuh, boleh dapatkan dia C+, yang mana C+ ni sangat-sangat istimewa formulasi yang sama seperti Advanced White. Anda tak perlu bancuh, hanya perlu koyak sachet ni, kemudiannya kemam, tuang dalam lidah, kemam dan sedia untuk ditelan Dan C+ ni sesuatu yang sangat istimewa juga Rina, sebab apa menggabungkan ramuan seperti vitamin C, hitayon dan juga biji anggur yang mana khasiat biji anggur ni sangat-sangat baik yang mana ianya kaya dengan vitamin B2, membantu membaiki sel kulit yang rosak dan dalam masa yang sama juga membantu memerangi radikal bebas. Dan hari ini saya nak kongsikan dengan anda istimewanya C+ ni Rina, ini dia larutan betadine yang mana saya tuang saja C+ ni ke dalam larutan betadine ni. Nampak tak warnanya bertukar menjadi warna asal. Nampak tak? Kalau tadi gelap, dia jadi warna cerah. Nampak tak? Saya perlu kacau. Nampak tak? Larutan ini dah bertukar warna sepenuhnya yang mana menunjukkan bahawa C+ ni sebenarnya sangat tinggi dan juga kaya dengan ramuan vitamin C dan juga ramuan antioksidan yang sangat-sangat baik untuk kecantikan dan juga kesihatan kulit anda. Itu dia. Itu tentang C+, Datuk. Ini saya tertarik dengan kotak berwarna coklat purple ni. Coco-Cut katanya. Coco-Cut. Apa pula manfaat Coco-Cut? Okey, manfaat Coco-Cut ni sebenarnya Rina sangat istimewa untuk anda yang sedang berdiet yang mana tercari-cari meal replacement yang mana Coco-Cut ni menggabungkan ramuan oat beta glucan yang sangat-sangat tinggi sangat-sangat baik untuk kesihatan anda yang mana dapat membantu memberi rasa kenyang yang berpanjangan secara tidak langsung dapat membantu mengekalkan bentuk dan juga berat badan yang ideal dan mengikut kajian setiap di antara kita sebenarnya perlu mengamalkan 25 hingga 30 gram serat setiap hari Walau bagaimanapun, ramai di antara kita yang kurang mengamalkan pengambilan serat yang mencukupi menyebabkan kadang-kadang kita susah untuk mendapatkan bentuk badan yang menawan. Dan sebenarnya dalam Coco-Cut ni Rina ada satu ramuan yang sangat istimewa iaitu oat beta glucan yang mana oat beta glucan ni mengikut kajian di sebuah University of Newcastle di Australia mendapati bahawa mereka yang mengamalkan pengambilan oat beta glucan ni dapat membantu merangsang hormon supaya dapat tahan daripada rasa selalu lapar Rina. Kita kan selalu nak makan cepat rasa kata orang tu lapar dan sebagainya, tapi bila anda minum Coco-Cut ni dapat membantu memberi rasa kenyang yang berpanjangan. Dan sebenarnya dalam setiap pack Coco-Cut ni ada 20 sachet 10 serbuk koko dan juga 10 pack oat oat 30 gram. Campurkan kedua-dua ni dalam shaker yang diberi secara percuma. Anda campur, guna air sejuk pun boleh, lagi sedap. Air 150 hingga 200 ml. Anda minum sebaik setiap anda minum Rina akan dapat rasa rasa kenyang yang sangat lama. Tak perlu berlapar lagi
lagi, tak perlu Datuk. berapa lagi. Kemudiannya kita tak makanlah makanan yang berlepet-lepet, makanan berminyak dan sebagainya, fast food. Saya kira yang makanan tersebut sangat-sangat berisiko tinggi, ya. Yang mana kadang-kadang boleh menyebabkan kata orang tu kenaikan berat badan yang mendadak. Okey, ini yang orange ni, Datuk. Orange fiber extra. Kelebihannya? Okey, orange fiber extra ni, Rina, kalau kita dah amalkan kokat ni sebagai meal replacement, kita makan sebelum makan. Orange fiber extra ni saya sangat cadangkan untuk anda amalkan setiap kali selepas makan, ya, ataupun kata orang tu sebelum tidur. Bila amalkan orange fiber extra ni, Rina, 4 hingga 8 jam kesal pengambilan ni, kita akan ketandas untuk menyingkirkan lebihan makanan tak terhadam, lendir, lemak dan sebagainya, ya. Kata orang tu pelawasan lebih lancar, kita rasa badan kita lebih ringan, ya. Dan harga orange fiber extra ni hanyalah RM38 sahaja di toko-toko jamu. Anda juga boleh buat belian secara online, ya, di Shopee dan juga di Lazada. Dan kalau kita perhatikan, ya, disebabkan oleh kekurangan serat juga, ya, pengambilan fiber dan sebagainya, kadang-kadang menyebabkan kita memerap lama dalam tandas, ada masalah sembelit dan sebagainya. Jadi cara yang terbaik, ya, untuk anda atasi masalah tersebut ialah dengan mengamalkan gaya hidup yang sihat. Pemakanan yang seimbang, jangan lupa minum juga orange fiber extra, ya, yang sangat baik, ya, memudahkan anda untuk mendapatkan bentuk dan juga berat badan yang ideal. Mudahlah untuk kita berfashion, Rina. Dan paling penting, ya, kesemua produk Asia boleh didapati di toko-toko jamu yang berhampiran. Bagi anda yang nak informasi yang lebih lanjut, ya, boleh hubungi hotline kami 1-800-88-3990. Saya ulang balik. 1-800-88-3990. Rina, secara ringkasnya, ya, untuk mendapatkan kulit yang cantik, kulit yang cerah, jangan lupa, ya, minum Advanced White ataupun dapatkan C+. Sebab apa, ya, kedua-dua bahan ni ada ramuan astaxanthin, ya, yang mana astaxanthin ni mengandungi khasiat yang terbaik untuk kecantikan kulit anda. Pengambilannya bersamaan dengan 6,000 kali ganda vitamin C, 500 kali ganda vitamin E dan juga 80 kali ganda, ya, beta carotene yang sangat-sangat tinggi untuk kecantikan kulit anda. Jadi jangan lupa, ya, untuk kecantikan kulit anda dapatkan Advanced White ataupun C+. Advanced White harga RM40, C+ ni harga dia RM38. Ada 20 sachet, sangat jimat, sangat praktikal. Anda boleh letak dalam beg, Rina. Dan untuk anda yang nak berdiet secara sihat, diet yang seimbang, jangan lupa, ya, minum Cococat sebagai meal replacement. Harganya? Gantian makanan harga RM38. Dan pada waktu malam sebelum tidur, ya, untuk bentuk dan juga berat yang lebih ideal, jangan lupa dapatkan orange fiber extra harga RM38 sahaja. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan V Asia baru beli. Sebab apa? V Asia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk-produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik, ya. Produk-produk V Asia boleh dapati, ya, di toko-toko jamu ataupun secara atas talian di Shopee, Lazada dan juga di jombai.my. Baik, terima kasih banyak-banyak, Datuk, untuk produk-produk hebat daripada V Asia. Kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan kami dan kita pun dah sejam bersiaran, dah hampir ke penghujungnya. Tetapi sebelum itu ada sesuatu yang ingin kami war-warkan bersama anda tentang Nestle. Ini dia. Kami mencari jaguh cabaran snack macam pro dengan Nestle. Wang tunai berjumlah RM280,000 untuk dimenangi. Caranya memang mudah. Kenapa mudah? Sebab anda hanya perlu cipta resepi snack, pencuci mulut atau minuman unik dengan pelbagai produk Nestle. Kemudian muat naik gambar atau video resepi ke media sosial dengan hashtag snack macam pro dan hashtag Dear Nestle. Dan kemudian tag rakan-rakan anda. Yang penting mesti ada produk Nestle dalam gambar atau video resepi. Pemenang hadiah utama juga berpeluang untuk masak bersama Chef Naim di TV3. Peraduan ini berlangsung pada 26 Oktober dan telah dilanjutkan sehingga 20 Disember ini. Untuk maklumat lanjut, boleh layari www.dearnestle.com.my/cabaran-snack-macam-pro. Jangan lepaskan peluang ni. Kita dah sampai ke penghujung siaran. Terima kasih kepada penonton setia kami. Mudah-mudahan apa saja perkongsian kita selama 1 jam ini memberi manfaat untuk kita semua. Esok, WHI Extra kembali lagi dengan topiknya hiasan dinding. Mesti best ni esok ni. Jadi jangan lupa temu janji kita esok pada jam 12 tengah hari. Kami undurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye. Ibu istri permaisuri. Dia Pusawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan
kelahiran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya.